SK Balong sejak tahun 2015 sehingga kini. Saya mula berkhidmat di SK Balong pada Julai 2007 di Sekolah Kebangsaan Balong bermula daripada bulan Ogos 2017. Memegang jawatan ini pada 7 hari bulan Ogos 2015 sehinggalah ke hari ini. Tahun 1997 hingga kini. Saya Muhammad Jaziman bin Jallo. Saya dari kelas 3 Tekun. Saya Nur Syakila Elisha binti Zul. Saya dari kelas 5 konsisten. Nama saya Muhammad Syamil Anik bin Asrul dari kelas 3 Harapan. Nama saya Hanif Kaiser bin Ghani dari kelas 3 konsisten. Bisa Pri, saya dari kelas 3 konsisten. Ini ibu saya. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang berusaha Dr. Abdul Hadi Matrawi, turut berusaha Dr. Nur Aza Ahmad Safran, panel yang akan membimbing saya dengan showcase saya pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang. Kini tiba pula giliran saya sebagai pembentang showcase pada petang ini untuk memperkenalkan diri. Saya Yumiati binti Saling, berasal daripada Tawau, Sabah. Berpengalaman mengajar sains selama 24 tahun. Baiklah, sebelum saya memulakan pembentangan saya selanjutnya, slide demi slide, tentang proses pelaksanaan KPPB di sekolah saya yang saya sayangi, Sekolah Kebangsaan Balong Tawau. Sukalah saya menjelaskan tentang aspirasi pelaksanaan KPPB ini, iaitu kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Semua telah maklum bahawa pihak IPGM Malaysia telah melancarkan dan melaksanakan program KPPB di semua IPGM Malaysia buat julung kalinya. Rentetan daripada itu, SK Balong merupakan salah satu daripada 10 sekolah yang tersenarai daerah Tawau bagi melaksanakan projek persembahan showcase KPPB untuk tahun 2021. Pelaksanaan KPP ini adalah berlandaskan kemenjadian pelajar dengan menyelusuri TS25. Dalam pelaksanaan KPPB ini, murid menggunakan elemen digital sepenuhnya untuk mengembangkan kompetensi global mereka ke tahap yang lebih luas lagi. Murid menggunakan pengetahuan dan kemahiran isi kandungan dan mencipta pengetahuan serta kemahiran yang baharu. Melalui pengetahuan dan kemahiran yang baharu ini, pelajar akhirnya dapat menyelesaikan isu ataupun masalah dalam kehidupan sebenar mereka, khususnya masalah yang mereka hadapi dalam pembelajaran mereka. Sebelum memulakan pembentangan ini, saya ingin mengucapkan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada pihak yang terlibat sepanjang melaksanakan projek ini. Penghargaan dan terima kasih saya yang pertama kepada 2 orang fasilitator daripada IPGM Tawau, iaitu Puan Nurhayati binti Ahmad Shah. Yang kedua, Puan Nuraini Zakaria ataupun Jakaria. Kedua fasilitator saya ini adalah pemuda cara yang terbaik pada pandangan saya. Mereka mencurahkan ilmu dan kemahiran sesuai dengan kerangka pelaksanaan KPPB. Mereka membimbing
tanpa jemu bagi menjayakan pelaksanaan KPPB di sekolah saya dan dapat menyiapkan pembentangan showcase saya pada hari ini. Seterusnya, barisan pentadbir SK Balong. Guru Besar Tuan Muhammad Fazil Abdullah, Penolong Kanan 1 Encik Ahmad Salim bin Ahmad, Penolong Kanan Hem Puan Fatimah binti Agus, Penolong Kanan Co-Curriculum Encik Syaridun Suryansa dan Penyelia Petang Encik Syahraini bin Ibrahim. Penghargaan seterusnya adalah kepada rakan guru sains sekolah lain iaitu Puan Hamdana Mada SK Kinabutan Tawau, Puan Mariati Mahmud. Seterusnya, tidak dilupakan rakan guru SK Balung Tawau, Puan Suryani, Ketua Panitia Sains SK Balung, Guru ICT Sekolah Muhammad Sajiji bin Andu dan Puan Nur Hafiza binti Samsudin. Begitu juga tidak saya lupakan ucapan terima kasih kepada adik Muhammad Luqman bin Muhammad, Option Bahasa Melayu 1 IPGKT. Dan pastinya jutaan terima kasih juga buat 4 orang ibu bapa yang terlibat sangat membantu aktiviti melaksanakan projek anak mereka itu di rumah. Saya mulakan showcase saya dengan menerangkan SK, SP, tajuk dan hasil pembelajaran yang telah saya ajar dalam showcase ini. Kerangka konsep KPPB di SKP Sains tahun 3, Sains Bahan, Standard Kandungan 8.1 Asid dan Alkali, Standard Pembelajaran 8.13 Meneroka bahan lain yang boleh menguji bahan berasid, beralkali dan neutral. 8.14 menjelaskan pemerhatian tentang asid dan alkali melalui lakaran TMK, penulisan atau lisan secara kreatif, pendekatan ataupun strategi, projek dan membuat uji kaji di mana ianya berpusatkan murid dan bahan. Kemahiran saintifik yang terlibat, memerhati, mengelas, meramal dan berkomunikasi. Kemahiran manipulatif pula, mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul, membersih dan menyimpan peralatan yang diguna dengan betul. Kemudian, mari kita melihat pula kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. Yang pertama, menyatakan kertas litmus digunakan untuk menguji bahan berasid, beralkali dan neutral. Yang kedua, memberi contoh bahan berasid, beralkali dan neutral dari segi perubahan warna kertas litmus. Yang ketiga, menerangkan sifat bahan berasid, beralkali dan neutral dari segi perubahan warna kertas litmus, rasa dan sentuhan. Dan yang keempat, mengitlak bahawa rasa dan sentuhan bukan petunjuk saintifik kepada sifat bahan berasid, beralkali dan neutral. Yang kelima, menjelaskan melalui contoh kegunaan bahan berasid, beralkali dan neutral dalam kehidupan. Dan yang terakhir, yang keenam, berkomunikasi secara kreatif dan inovatif, kaedah lain untuk mengenal bahan berasid, beralkali dan neutral. Dalam tajuk asid dan alkali ini, murid akan mencapai 2 hasil pembelajaran. Yang pertama, pelajar boleh meneroka bahan lain yang dipilih sendiri oleh mereka. Yang seterusnya, mereka boleh menguji bahan berasid, alkali dan neutral. Hasil yang kedua, pelajar boleh menjelaskan
pemerhatian tentang asid dan alkali melalui TMK, penulisan dan lisan secara kreatif. Sekarang saya akan jelaskan pula big idea. Big idea yang telah saya tentukan adalah ekstrak bunga raya penyelamatku. Daripada ekstrak bunga raya penyelamatku ini, maka persoalan telah timbul. Persoalan yang pertama, mengapakah pula ekstrak bunga raya sebagai penyelamat? Persoalan yang kedua, bolehkah kita gunakan ekstrak bunga raya untuk mengetahui larutan itu asid, alkali dan neutral? Yang ketiga, bagaimana cara untuk menggunakan ekstrak bunga raya itu? Yang keempat, bolehkah ekstrak bunga raya itu dirasa dan diminum? Yang kelima, apakah bahan lain lagi yang boleh digunakan untuk mengetahui bahan berasid, alkali dan neutral selain daripada ekstrak bunga raya? Yang ketujuh, bagaimana bahan ekstrak bunga raya itu memberi tindak balas terhadap larutan? Yang ke-8, apakah perubahan warna larutan selepas dimasukkan ekstrak bunga raya? Dan yang terakhir, apakah perubahan kepada ekstrak bunga raya apabila dimasukkan kepada bahan asid, alkali dan neutral? Sekarang, mari kita lihat pula pelan pembangunan aktiviti pembelajaran yang mengandungi 7 elemen. W2. Elemen pertama, pelajar diberi ilmu pengetahuan bahawa ekstrak bunga raya boleh dijadikan penanda aras, asid, alkali dan neutral bagi menggantikan kertas litmus serta kemahiran menguji 3 jenis larutan bagi mengetahui asid, alkali dan neutral. Yang kedua, pelajar menggunakan ilmu dan kemahiran yang diberi oleh guru itu dengan menggunakan lagi 2 bahan lain untuk menguji asid, alkali dan neutral. Elemen yang kedua, membantu pelajar meneroka idea utama. Guru menyediakan link YouTube kepada pelajar yang sesuai untuk mereka tonton sebagai bahan rujukan. Di samping itu, guru juga telah mengadakan kelas Google Meet untuk memberi penerangan dengan lebih lanjut lagi. Mari kita lihat elemen yang seterusnya pula. Menyediakan ruang dan peluang untuk murid berfikir semula dan menyemak. Pelajar diberi peluang untuk membuat uji kaji sendiri dengan memilih 2 lagi elemen bahan lain yang mudah mereka dapati di dalam rumah ataupun persekitaran rumah mereka bagi menguji larutan asid, alkali dan neutral. Elemen seterusnya pula, pelajar diberi peluang untuk menilai kerja mereka dan implikasinya, di mana wakil setiap kumpulan diberi peluang untuk menyatakan perasaan mereka setelah menjalankan uji kaji secara berkumpulan, menyatakan pengalaman dan ilmu yang mereka perolehi. Guru telah menaik turun video uji kaji di medium YouTube yang pertama dan video uji kaji yang kedua. Seterusnya, mereka dapat melihat sendiri sambutan, like dan komen warga SK Balong tentang kejayaan mereka membuat uji kaji sendiri di rumah. Okey, elemen yang keenam, sesuai dengan kepelbagaian, kebolehan atau latar belakang pelajar. Melalui projek berkumpulan ini yang mempunyai karakter dan latar belakang yang berbeza, masing-masing mempunyai peranan
untuk menjayakan 2 uji kaji yang mereka telah putuskan bersama dalam perbincangan melalui medium aplikasi Google Meet dan juga aplikasi WhatsApp. Setiap daripada mereka berperanan mengikut kemahiran masing-masing untuk menyelesaikan tugasan mereka, sehingga terhasilnya 2 projek uji kaji dalam bentuk video sebagai bukti keberhasilan mereka. Elemen yang terakhir melibatkan pelajar secara maksimum. Pada projek uji kaji yang pertama, guru telah memberi input dan bimbingan bagaimana untuk membuat projek tersebut. Manakala untuk projek uji kaji yang kedua, pelajar sepenuhnya mengawal projek uji kaji tersebut dari awal sehinggalah terhasilnya video uji kaji sebagai bukti keberhasilan pembelajaran yang bermakna buat mereka. Melalui pelaksanaan PDP, tajuk yang dipilih, pelajar berjaya membangunkan 6K dalam aktiviti yang mereka laksanakan. Pertama, membina karakter pelajar. Murid berjaya menjadi saintis muda yang telah membuat uji kaji mereka sendiri. Yang kedua, pemantapan kewarganegaraan. Murid berjaya menyelesaikan ketiadaan kertas litmus untuk menguji asid, alkali dan neutral dengan meneroka bahan lain. Yang ketiga, berkolaboratif. Murid telah menggunakan bakat masing-masing untuk menghasilkan tugasan dengan jayanya, hasil daripada kerjaya yang padu dalam setiap kumpulan. Yang keempat, komunikasi yang berkesan. Murid berkomunikasi secara kreatif dan inovatif untuk mengenal pasti bahan yang berasid, beralkali dan neutral melalui uji kaji yang dihasilkan. Yang kelima, merangsang pemikiran yang kreatif. Murid berjaya membuat uji kaji pertama dan selepas itu mereka berjaya membuat refleksi kendiri dalam kumpulan. Mereka telah berjaya membuat uji kaji yang kedua lebih mereka fahami lagi. Dan yang terakhir yang keenam, melalui pemikiran yang kritis, murid berjaya membina ilmu yang bermakna secara kolaborasi dalam kumpulan. Dalam model pembelajaran murid unsur 3R, murid dapat apresiasi dengan 4 tertingkap, iaitu yang pertama, menggunakan aplikasi Google Meet, WhatsApp dan Telegram bagi membuat perbincangan dengan guru dan ahli kumpulan bagi menyiapkan tugasan. Tertingkap yang kedua, menggunakan YouTube untuk mendapatkan banyak maklumat tentang tugasan yang diberikan. Tertingkap yang ketiga, pelajar menghasilkan video dan upload di YouTube sebagai rujukan. Dan tertingkap yang terakhir, pelajar menggunakan resource digital untuk rujukan cara membuat uji kaji tajuk tugasan. Berikut, saya akan kongsikan pengalaman sepanjang melaksanakan persiapan untuk showcase ini. Pengalaman yang pertama, saya dapat mengenal pasti kemahiran pelajar. Pengalaman yang kedua, saya berjaya menghasilkan beberapa video PDP yang boleh dijadikan bahan rujukan oleh pelajar tahun 3. Pengalaman yang ketiga, saya telah dapat menyelesaikan beberapa cabaran untuk melaksanakan RPH dalam situasi PDPR.
Pengalaman yang seterusnya, saya juga telah dapat menjalinkan silaturahim yang lebih erat antara pensyarah maktab IPGM, warga sekolah, guru dan ibu bapa, dan juga antara ibu bapa yang terlibat. Pengalaman seterusnya, saya telah dapat menambah pengetahuan dan menguasai kemahiran ICT. Dan pengalaman yang terakhir, saya telah berjaya mengurus masa untuk bekerjasama dengan rakan kolaborasi fasilitator IPGM Tawau, ibu bapa dan juga pelajar. Sebelum saya membuat rumusan, saya juga ingin kongsikan satu dapatan hasil daripada projek showcase ini. Saya telah mencipta satu akronim yang boleh dijadikan panduan oleh murid tahun 3 untuk membantu mereka memudahkan memahami konsep asid dan alkali. Akronim tersebut adalah asam merah masam, biru kali pahit. A untuk perkataan asam mengingatkan untuk asid. Merah bermakna asid menukarkan kertas litmus kedua-duanya menjadi merah. Manakala masam, asid kebanyakan rasanya masam. Biru kali pahit bermakna kali untuk ingat alkali. Biru larutan alkali menukarkan kertas litmus menjadi biru. Manakala larutan alkali kebanyakannya adalah rasa pahit. Baiklah, kita telah sampai kepada bahagian rumusan pelaksanaan KPPB. Pengetahuan baru. Kepelbagaian bahan boleh digunakan untuk diekstrak bagi menguji asid, alkali dan neutral bagi menggantikan kertas litmus. Yang kedua, mengenal pasti bahan persekitaran yang paling hampir dengan pelajar bahawa ada yang boleh digunakan sebagai pengganti kertas litmus, ada yang tidak boleh. Rumusan yang kedua, halangan. Halangan ada, tapi tidaklah terlalu dominan dan kesan daripada uji kaji masih tetap sama dan tidak pula menjejaskan pelaksanaan uji kaji tersebut. Yang kedua, penggunaan radas yang sesuai tidak dapat digunakan kerana tidak berada di dalam makmal. Rumusan yang terakhir, cadangan. Pelaksanaan KPPB diaplikasikan sepenuhnya dalam PDPR dan kelas biasa. Sekianlah pembentangan showcase saya ini. Semua yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang buruk dan lemah itu adalah daripada saya, insan biasa. Sebelum menutup pembentangan ini, ingin saya perdengarkan serangkap pantun. Tuang kopi bahan beralkali untuk hidangan ibu yang disayangi. Persembahan showcase saya sekadar berkongsi. Jika ada yang salah, please forgive me. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.